cikgu akan tunjukkan cara menjahit lapik pada rompi. Okay? Jadi kita perlukan yang pertama ialah bahagian belakang rompi yang telah dijahit. Isu pemadan ni kita letakkan dia supaya bahagian luar ni menghadap ke atas. Okay? Bahagian yang ada tanda pola ni, iaitu bahagian dalam ni yang ada tanda pola ni menghadap ke bawah. Mesti ingat tu ya, takut terbalik nanti. Kemudian kita cantumkan pada bahagian bahu ni ya, iaitu bahagian hadapan rompi. Sama juga kita cantumkan pada bahagian bahu, di mana bahagian sebelah dalam akan menghadap ke atas. Maksud lainnya, awak akan nampak garisan pemadan ni di bahagian atas. Jadi garis pemadan ni tujuannya ialah untuk awak jahit kan. Bahagian yang awak akan jahit di atas garisan pemadan. Jadi perlu awak ingat bahawa garisan pemadan ni mesti nampak. Bila awak nak jahit nanti, mesti nampak garisan ni. Okay. Begitu juga satu lagi bahagian hadapan rompi ni kita letak di sebelah kiri rompi ni. Okay. Jadi kedua-dua belah ni pastikan bahagian butang ni menghala ke tengah. Okay. Jadi kita cantumkan bahu. Okay, macam mana nak cantum bahu ni? Awak kena pastikan garis pemadan di bahagian atas ni sama, bertemu dengan garis pemadan di sebelah belakang. Okay. Contohnya gini. Tu, belah belakang punya garis pemadan sama, bertemu dengan sebelah depan ni. Begitu juga yang di sebelah sini, pastikan bertemu dengan sebelah belakang garisan pemadan di sebelah belakang ni, sama. Okey. Jadi kita letak di kedua-dua ni. Jadi bahagian bahu ni kita dah cantum ni ya. Ini untuk bahagian belakang dan hadapan rompi. Seterusnya kita akan sediakan bahagian lapik pula. Okay. Sama juga macam tadi. Bahagian sebelah dalam ni akan menghadap ke bawah. Okay, menghadap ke bawah. Sebelah dalam tu maksudnya yang awak tak ada tanda pola ni lah. Ada tanda pola garis pemadan ni. Kemudian kita cantumkan di bahagian bahu lapik hadapan. Okay. Sama juga. Sebelah dalam ni yang ada tanda ni akan menghadap ke atas. Okay. Dan lapik sebelah kiri pula. Okay. Lapik sebelah kiri, hadapan kiri ni kita letak, kita cantum pada bahu. Okay. Jadi ingat yang ada garis pemadan ni, okay, ataupun sebelah dalam, kita hadapkan dia ke atas. Jadi kita nampak. Bila kita nak jahit nanti, kita akan jahit di garisan pemadan ni, nampak garisan pemadan tu. Kalau awak salah letak, okay, contohnya awak letak macam ni, okay, jadi awak secara automatik awak tahu dah awak salah letak. Sebab kat mana awak nak jahit, tak ada panduan untuk jahit. Tak ada panduan untuk jahit, maknanya salah lah tu letak.
Jadi untuk memudahkan kita supaya kita tidak silap meletak bahagian fabrik ni, kita ingat bahawa mana yang ada tanda pola, iaitu panduan untuk kita jahit ni, mesti nampak pada mata kita bila kita letakkan, kita susun fabrik ni. Kalau tak nampak, maknanya kita salah. Okay, jadi kita letak peniti. Pastikan garis pemadan hadapan dan belakang ni sama ya. Okay, awak jangan risau. Bila awak tengok, bila awak cantumkan ni, awak samakan garisan pemadan hadapan dengan belakang ni, awak tengok tak sama awak punya fabrik ni macam ni, macam tak sama kan. Jangan risau sebab kita akan jahit pada garisan ni. Yang ini memang biasa akan berlaku. Bila kita gunting tu, kadang-kadang kita gunting tak berapa rapat pada garis gunting kan. Jadi dia akan lari sikit lah. Jadi bila kita nak mencantumkan fabrik ni, kita berpandukan garis pemadan saja. Yang basi ni kita abaikan dulu. Yang penting garis pemadan ni sama hadapan dan belakang. Okay. Jadi kita akan jahit di bahagian bahu ni ya. Kedua-dua ni, iaitu pada hadapan dan belakang rompi ni, dan juga pada lapik ni. Kita akan jahit di bahagian bahunya. Okay. Sebelum kita jahit tu, kita jelujur dululah untuk menetapkan lapik dan bahagian rompi ni. Kita jelujur dulu. Okay. Bila kita nak menjahit, mula-mula kita turunkan dulu jarum, turunkan penekan jahitan dan kita pusing sekejap sikit roda imbang. Jahit sampai hujung. Begitu juga dengan bahagian hadapan dan belakang rompi ni, bahagian bahunya kita jahit. Setelah kita jahit bahagian bahu, kita akan tekan buka klem di bahagian bahu ni. Iaitu kita akan menekan supaya klem ni terbuka. Klem mesti terbuka ya. Jangan dia terlipat. Okay, tekan buka. Dan begitu juga dengan klem
untuk lapik ni. Klaim untuk lapik juga kita tekan buka dia. Okay, kita balikkan. Tekan di sebelah luarnya pula. Seterusnya kita akan mencantum lapik pada bahagian pakaian, ya. Iaitu macam biasa kita letakkan sebelah dalam ni yang ada tanda pola ni ke sebelah bawah, ke sebelah bawah. Begitu juga dengan lapik, okey. Lapik ni juga yang mana ada tanda pola tu menghadap ke atas, supaya untuk kita tahu panduan di mana kita nak menjahit nanti. Ataupun sebelah luar bertemu sebelah luar, okay. Kita mula dengan bahagian lengan dulu. Kita cantum bahagian lengan dulu di kedua-dua lengan ni. Okay. Letak dulu bahagian bahu ni, okey. Bahagian bahu ni kita cantumkan antara lapik dan juga pakaian, ya. Letak peniti, pastikan ia sama, ya, bertemu dengan sebelah belakang ni. Jangan letak di bahagian yang lain, sebab nanti bila awak jahit dia tak sama. Cantum dulu bahagian bahu ni, ya. Bahu dulu letak dulu. Lepas tu kita pergi ke bahagian bawah. Seterusnya baru kita adjust yang tengah-tengah ni. Baru adjust tengah ni. Begitu juga yang di sebelah belakang, ya. Pastikan hadapan dan belakang ni sama, ya. Dia punya bertemu garis pemadan ni. Lepas tu baru kita adjust. Jadi kita buat di kedua-dua belah lengan ni. Buat kedua-dua belah lengan dulu. Okey, lengan kiri dan lengan kanan. Jadi bila kita dah letak peniti ni, kita jahit jerujur, ya, untuk menetapkan dia supaya senang bila kita nak jahit. Jahit jerujur senang saja. Ni jerujur kasar je lah. Tak perlu jerujur halus. Ambil banyak-banyak. Kemudian tak perlu matikan lah ujung ni, sebab nanti nak buang jerujur ni jahitan sementara. Lepas awak jahit nanti awak kena buang jerujur ni. Jadi tak perlulah matikan dia, nanti susah nak buang dia. Okey. Jadi pergi di jahit di atas garis pemadan tu. Jahit banyak-banyak macam ni. Tak payahlah buat satu-satu. Buat banyak-banyak ini.
Lepas tu tarik sekali. Okay, tarik sekali. Jadi cepatlah sikit kerja dia. Satu lembar benang ya. Ingat, satu lembar benang saja. Jangan guna 2 lembar. Sampai ujung. Sampai ujung, gunting je benang tu. Tak perlu dimatikan. Tak perlu mati benang ya. Supaya senang kita nak buang jahitan sementara ni. Okay, bila dah siap jelujur ni, nanti kita akan jahit mesin, okey. Kita akan jahit mesin di sekeliling lengan ni. Okey, kita di sini dan juga di lengan kiri. Okay, jadi kita mula menjahit, kita turunkan jarum dahulu. Kemudian turunkan penekan jahitan. Kita pusing roda imbang ni dulu supaya mesin tu bergerak. Jadi bahagian lengan ni ialah bahagian melengkung. Kita jangan jahit laju-laju sangat, okey. Kita akan berhenti untuk kita pusing fabrik kita ni. Kita jahit sikit bahagian melengkung tu, kita pusing, kita berhenti, kita pusing. Okey. Jangan awak jahit terus je, tak berhenti-henti, okey. Pusing, mana yang melengkung tu kita pusing. Ada yang straight tu, yang lurus tu kita gerak teruslah. Lagi banyak lengkung dia, lagi banyak awak kena berhenti. Jahit sampai hujung ya. Jangan berhenti dekat garisan pemadan tu. Jahit sampai hujung. Terusnya kita jahit yang sebelah satu lagi ya. Selepas kita dah jahit kedua-dua bahagian lengan ni, kita akan sambung pula bahagian garis leher dan juga bahagian hadapan rompi ni ya. Jadi kita letak dulu peniti pada bahagian bahu. Kita samakan dulu bahagian bahu ya. Bahu ni penting untuk sama ya. Samakan dulu bahagian bahu. Baru kita pergi ke bahagian seterusnya. Macam biasa yang cikgu pesan tu, pastikan bahagian lapik dan juga pakaian ni garis pemadan dia tu bertemu ya.
Okay, begitu juga dengan bahagian garis leher ni. Awak temukan juga. Mula-mula kita temukan dulu bahagian bahu. Okay, sebelum kita nak temukan bahagian garis leher ni, bahu ni penting kita temukan dulu. Pastikan bahu bahagian hadapan ni bertemu dengan bahu bahagian belakang pada garisan yang sama. Kemudian awak letaklah peniti. Letak peniti sekeliling ni sampai ke hujung kelepek ni, garis kelepek ni. Okey, sama, buat macam sama macam yang sebelah ni. Okey. Jadi setelah kita jahit jelujur, okey. Jadi sebelum kita nak jahit mesin di sekeliling garis leher dan juga bahagian butang ni, kita kena sediakan rulo dahulu. Okey, sebab kita menggunakan kancing butang dan rulo. Okey, jadi macam mana kita nak sediakan rulo ni? Okey, rulo ni boleh beli kat kedai je, tak perlu buat. Okey, bagi yang tak ada rulo, boleh kita gunakan, gantikan dengan cikgu percaya semua orang ada face mask kan. Jadi awak boleh guna face mask punya tali ni untuk dijadikan rulo. Okey, alternatif kalau tak ada rulo dekat rumah awak, tak ada rulo, okey, boleh guna face mask ni untuk kita jadikan rulo. Okey, jadi yang pertama kita ukur dulu besar mana butang kita ni. Jadi kita masukkan rulo ni pada butang ni. Kita buat gini lah. Buat gini. Maknanya boleh masuk lah. Boleh masuk. Kita tandakan. Kita tandakan di situ. Nanti kita nak jahit ni, kita pastikan bahagian yang kita tanda ni berada pada garis pemadan. Jadi garis pemadan ni di sini. Basinya, dia ada basi kan. Okey, basi ni kita lebihkan kat sini. Maknanya nanti kita pastikan yang bahagian basi ni kita nampak. Kita nampak dia. Okay? Rulo ni kita akan masukkan di dalam lapik ni. Kita sumbat kat dalam ni. Okey, kita sumbat dalam ni, kita akan mula jahit. Okey. Jadi untuk menetapkan dia, mudah je awak letak peniti supaya dia tak larilah situ. Okey, ni yang kita tanda yang kedua tu, pastikan nampaklah kat sini. Sebab kita nak jahit di sini. Okey. Jahit garis leher ni, kita mulakan dulu di bahagian bahu. Kita jahit sebelah-sebelah ya. Kita mulakan bahagian bahu sebelah ni. Nanti baru kita pergi yang bahagian sebelah ni pula. Okey. Sampai di bahagian rulo tu berhenti. Okey, kita pusingkan ni. Dan adjust baliklah rulo awak tu. Tengok. Okey, mana yang awak tanda tu nampak keluar. Nampak keluar. Maknanya betul lah tu. Lepas tu baru boleh kita mula menjahit. Jahit sampai garisan pemadan bawah ni ya. Sampai sini, berhenti di garisan pemadan kelepek ni. Berhenti di garisan pemadan kelepek, kita pusingkan jarum kita. Jahit sampai ujung. Ya, jahit sampai ujung ni, kita matikan jahitan kita dengan patah balik.
Seterusnya kita akan sambung jahit yang kita mulakan tadi ni. Ya, daripada bahu ni lah, bahu yang kita mula jahit lapik tadi. Di garisan pemadan yang sama, tapi kita ambil kita tindih atas jahitan yang pertama tadi tu. Jangan sambung gitu je, nanti dia terbuka. Kita tindih dulu lebih kurang dalam setengah cm ya. Ni macam cikgu pesan, bahagian yang melengkung, garis leher ni kan melengkung. Jadi kena berhenti-berhenti sikit ya. Berhenti, pusingkan pakaian kita ni. Okay, perlu cikgu ingatkan, bila sampai di bahagian bahu, pastikan kelem bahu ni terbuka. Jangan kelem tu berlipat ya. Pastikan kelem tu terbuka, baru awak jahit atas kelem tu. Ini jahit terus je. Sebab ini tak ada ruler ya. Jahit terus sampai dekat yang habis hujung garis leher tu, berhenti untuk kita pusingkan pakaian kita ni. Untuk kita jahit di bahagian butang dulu. Okay, sampai ke garisan pemadan bahagian kelepek ya. Kita pusingkan pakaian kita ni untuk kita jahit di atas kelepek. Dan matikan jahitan di hujung ni. Jadi siaplah yang kita jahit tadi, bahagian garis leher, okey, dan juga bahagian lapik hadapan ya. Kita cantumkan.